محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang sentiasa memberi kepada kita taufik dan nikmat dapat kita berada pada malam ini bagi meneruskan bacaan kita daripada kitab Tuhfatur Raghibin, yang mana kita telah sampai pada muka yang ketiga ni, muka yang keempat, kedua pada kata pengarang rahimahullah, amma ba'du. Situ ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Syekh, amma ba'du. Falamma kana li sinil hijrati an-nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyati samaniyatun wa thamanuna wa mi'atun wa alfun. Adapun kemudian dari itu, maka tak kala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang empunya apa tu? Apa dia? Yang empunya dia rahmat yang amat lebih dan haluannya yang amat suci 1188 tahun. Okey. Amma ba'du falamma talaba minni. Sekarang ni pengarang rahimahullah ta'ala dia nak cerita dulu sebab penulisan kitab ni. Setelah dimulakan dengan muqaddimah basmalah, alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi, kata pengarang amma ba'du, adapun selepas itu. Jadi kalimah amma ba'du ini ialah kalimah yang dibawa datang untuk perceraian antara muqaddimah dan maksud percakapan, maksud penulisan. Dalam khutbah pun ada amma ba'du, dan itu menjadi sunnah bahawa seseorang bila dia nak memulakan kalam setelah daripada puji-pujian dan juga pendahuluan itu, maka disebut dengan amma ba'du. Adapun selepas itu, yakni adapun selepas daripada bismillah, alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi tadi, maka baru dia cerita maka apa. Baik. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang pertama mengadakan sunnah ini ialah Nabi Daud alaihi salam, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atainahul hikmata wa faslal khitab, dan kami beri kepada Nabi Daud itu al-hikmah, kebijaksanaan, dan faslal khitab, perceraian pada percakapan. Faslal khitab, perceraian pada percakapan, iaitu baginda Nabi Daud lah yang mula menggunakan lafaz amma ba'du ini. Ada beberapa pandangan lain lagi lah. Itu salah satunya berdasarkan kepada
ayat tadi. Jadi amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Daripada bismillah, alhamdulillah dan selawat itu. Maka jadi selepas amma ba'du ni kena letak fa lah. Falamma. Kerana amma ba'du ini dia ada makna syarat. Maka jumlah selepas amma ba'du perlu diiringi dengan huruf fa. Amma ba'du falamma, maka tatkala li sinil hijratin nabawiyati, adalah bagi tahun hijrah Nabi, atas yang empunya dia rahmat yang amat lebih, ala sahibiha, atas yang empunya dia, ala sahibiha, sahibiha empunya dia apa tu? Dia hijrah. Siapa? Nabi lah ni. Ala sahibiha ni ialah jumlah du'aiyah. Makna dia pengarang nak doa. Ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyah. Kepada Nabi lah di pohon, sahibiha, tuan punya hijrah, tuan yang berlaku hijrah. Siapa yang hijrah? Nabi. Dan ke atas empunya hijrah, iaitu Rasulullah itu, seafdal selawat. Itu makna atas yang empunya dia, empunya dia tu, dia kembali pada hijrah tadi. Sebab Nabi tuan punya hijrah tu. Apa dia? Doakan dengan rahmat yang amat lebih, afdalus salati, dan haluannya yang amat suci, wa azka. Azka tu terjemah suci. At-tahiyyah, tahiyyah ni makna haluan. Tu terjemah haluan tu. Aluang ni makna tahiyyah, penghormatan, aluang. Bila kita ucap tahiyyah kepada orang tu, kita ucap ke penghormatan kepada seorang. Itu makna haluang tu. Bukan haluang tu lorong, bukan jalan. Haluang tu aluang, penghormatan. Dan haluannya yang amat suci, azka tahiyyah. Tahun berapa ni? 1188. Tahunnya ialah samaniyatun wa samanuna wa mi'atun wa alf. 88 tambah 100 tambah 1000, makna 1188. Ni tahun. Jadi pengarang cerita dah ni. Tahun dikarang kitab ni pada tahun 1188. 1188. Nombor comel lah. Nombor comel 1188. Orang Cina dah akut tu. Nombor 4 tak boleh. Nombor 8 lah apa? Ada ong. 1188. Okey. Maka bila begitu, falamma kana, pada tahun itu, talaba minni man la yumkinuni mukhalafatuhu ba'du akabiriz zamani asyraqallahu qalbi wa qalbahu binurit tauhid wal irfan. Talaba minni man la yumkinuni mukhalafatuhu ba'du akabiriz zaman asyraqallahu qalbi wa qalbahu binurit tauhid wal irfan. Bila pada tahun 1188 menuntut daripadaku seorang laki-laki yang tiada boleh akan daku menyalahi dia, daripada setengah segala orang besar pada masa ini, barang pada masa ini barang diterangkan Allah pada masa ini. Barang tu tak? Barang.
Barang diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan makrifah. Okey, jadi dia kata pada tahun 1188 menuntut daripadaku seorang laki-laki. Ada seorang mari minta kepada aku. Orang ni siapa ni? Yang tiada boleh akan daku menyalahi, yang aku tak boleh tolak. Aku tak boleh tolak. Tak boleh tolak permintaan dia. Daripada setengah segala orang besar pada masa ini. Siapa dia ni? Dia ni orang besar. Makna orang daripada orang di kedudukan lah. Sultan ke, raja ke, minta daripada dia untuk apa yang akan sebut lagi. Jadi ada orang besar negeri ni yang mana aku nak tolak tak boleh tolak. Maknanya orang besar lah. Barang yang diterangkan Allah, maknanya moga Allah menerangkan. Asyraqallahu qalbi. Makna didoakan sini moga Allah terangkan akan kiranya akan hatiku. Minta Allah Ta'ala, ni doa juga ni. Dia minta Allah Ta'ala terangkan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan makrifah. Jadi minta daripada aku, apa dia? Talaba minni, minta an asna'a. Jumlah an dan juga fi'il itu pada ta'wil masdar menjadi maf'ul bagi talaba. Talaba minni an asna'a lahu risalatan mukhtasaratan bilisanil malayu fi bayani haqiqatil imani wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadi bil janan. Bil jinan, jannatah bil jinan, bil jinan, wal i'tiqad bil jinan. Jannah, biar jannah bil janan, sorry. Ini tukar sama ni. Kalau jannah jamak dia jinan. Kalau janan, janan ialah hati, bil janan. Baca bagi jim bagi atas. Baik. Apa kata dia? Dia kata minta daripada aku an asna'a lahu risalatan. Aku menulis bagi satu risalah yang ikah dan bilisanil malayu fi bayani haqiqatil imani wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadi bil janan. Bahawa aku perbuatkan baginya. Dia minta apa ni? Lelaki yang tadi mari pada aku dan minta aku perbuatkan baginya suatu risalah. Tulis satu risalah. Risalah yang simpan dengan apa tu? Dengan bahasa Melayu. Risalah yang simpan. Simpan ni apa? Mukhtasar. Risalah yang ringkas. Risalah yang ringkas. Risalah yang simpan dengan bahasa Melayu. Tu. Risalatan mukhtasaratan. Dengan bahasa Melayu. Risalah ini tentang apa? Pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan akan dia. Nak cerita risalah ini. Risalah ni biasa kitab yang ringkas lah, tulisan yang ringkas. Yang nak cerita tentang iman, apa itu hakikat iman, dan apa yang membinasakan akan dia, apa benda yang boleh merosakkan iman, daripada segala perkataan dan perbuatan dan i'tiqad hati. Diminta, orang diminta dengan dia cerita pasal ni. Maka bila minta tu orang besar, orang yang dia tak boleh nak tolak, fa'ajabtuhu ila dhalika wa illam akun ahlan lidzalika. Maka aku perkenankan akan dia. Jadi bila minta aku pun perkenankan permintaan dia.
kepada berbuat risalah yang demikian itu. Aku perkenankan permintaannya untuk menulis risalah tersebut. Dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, walaupun aku rasa aku tak layak, walam akun ahlan lidzalik, walaupun aku tidak layak dia kata ni atas dasar tawaduk, rendah diri. Dia orang alim. Syekh Arsyad Banjari ni orang alim, dah ulama dia ini. Tapi dia kata dia tak layak lagi. Dia ni masih lagi perlu kepada belajar dan seumpamanya. Itulah apabila seseorang itu lagi bertambah ilmunya, lagi tunduk dia kepada Allah, lagi dia banyak ilmu, lagi dia tawaduk dan rendah diri, lagi dia rasa tak tahu. Sebab apa? Sebab wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang ada ilmu tu, ada orang yang lebih tahu daripada dia. Jadi tidak layaklah orang berilmu tu dikata dia paling tahu. Dia yang paling tahu, orang lain tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi Musa alaihi salam bila ditanya oleh kaum dia siapa yang a'lamun nas, siapa yang paling alim. Jadi Nabi Musa jawab, akulah. Jadi Allah Ta'ala tak nak bahawa hamba ni merasakan dia dan merasakan bahawa segala tu datang daripada dia. Dok serah kembali ilmu pada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala nak ajar dan didik kepada Sayyidina Musa AS. Dia kata, dok wahai Musa, ada lagi yang lebih tahu daripadamu. Mu pergi pada pertemuan dua laut. Bermulalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihimassalatu wassalam. Jadinya tidak layak yang orang yang ada ilmu ni makna dia bangga diri. Kerana apa? Kerana ilmu ni milik Allah Ta'ala. Allah berhak tarik sekelip mata je. Orang Melayu kata, jadilah seperti resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Dia kata, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, walaupun aku ni tak layak, bukan ahli. Bukan ahli dengan maksud dia cakap ni atas jalan, atas dasar tawaduk. Maka aku pun tulislah juga, musta'inan billah wa mu'tamidan alaih fi tahqiqil matlubi wal maram ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kiram. Musta'inan billah, padahal aku minta tolong kepada Allah. Hal keadaan aku tadi aku tulis ni, musta'inan billah, hal keadaan aku minta tolong kepada Allah dan berpegang atasnya, mu'tamidan alaih, bergantung benar atas Tuhan, bergantung pada Allah. Berpegang atasnya pada mentahqiqkan yang dituntut, fi tahqiqil matlub, pada nak mentahqiqkan, mensungguhkan dan juga mendatangkan apa yang nak dituntut tadi. Orang tadi minta cerita pasal iman dan perkara masukkan iman. Dan yang dimaksud al-maram ni, itu benda yang dimaksud. Atas sekira-kira barang yang zahir, mengikut apa yang zahir ia bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Jadi apa yang aku bawa ini mengikut apa yang zahir bagiku. Ma zaharali, apa yang zahir bagi aku makna apa yang aku faham. Tengok ni juga percakapan orang yang kita panggil orang yang alim ataupun orang yang ada ilmu ni, dia bercakap, dia tidak sebut bahawa apa nak segala-galanya itulah hak dia saja betul. Sebab itu kalau kita lihat dalam mana-mana pula, kalau orang yang betul-betul mantap ilmunya, hatta dalam ilmu dunia sekalipun ataupun ahli akademik sekalipun, bila bercakap taraf profesor yang betul-betul hebat, dia cakap terdengar, setara ni makna masih rendah diri. Kita nampak pada percakapan tu ada berlapik. Pada percakapan dia tu ada makna boleh menerima pandangan orang, terbukanya dia. Lain kalau orang ada ilmu sikit, dia akan bunyi kuat, tank kosong,
tok sikit, tok kecil, tok batu kecil yang akan bunyi kena tak bunyi bising bangau bunyi, bising bangau. Tapi kalau benda tu penuh, tank tu penuh dengan isi dak mana dak bunyi. Jadi hak biasa bunyi-bunyi ni, hak biasa buat huru-hara ni, orang yang mana biasanya diri dak banyak, isi dak banyak. Tengok. Dia kata apa yang zahir bagi aku lah. Ma zaharali, apa yang zahir bagi aku min aqwalil ulama, yang mana aku ambil reti daripada perkataan ulama. Bukan makna aku fikir sendiri, tak. Ambil daripada perkataan para ulama yang mulia. Jadi makna setara pengarang ni sendiri pun, padahal dia ada alat yang cukup. Dia orang yang mahir Al-Quran, belajar hadis, yang tahu bahasa Arab, tahu ilmu-ilmu usul dan ilmu-ilmu qawaid fiqh dan seumpamanya. Kalau ikutnya boleh dia ijtihad sendiri, tapi tidak. Tradisi ilmu Islam ni dia ialah ilmu yang mana diwarisi. Sebab itu ilmu kita tulen, dia tidak bercampur dengan pandangan-pandangan yang luar yang tidak ditahu asal usul. Jadi ia kena ada asasnya. Maka pengarang rahimahullah ta'ala mengatakan, aku faham melihat kepada kalam-kalam ulama yang mulia. Baik. Wasammaituha tuhfatar raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Dan ku namai akan risalah ini, aku letak nama risalah ini, ku namai akan risalah ini nama apa? Tuhfatur Raghibin. Namanya Tuhfatur Raghibin. Dikabur nama lah. Nama dia nak letak Tuhfatur Raghibin, ikut dia lah, dia tuan punya kitab. Apa makna tuhfah ni? Tuhfah ni makna hadiah ataupun hadiah yang berharga, kurniaan lah, kurniaan dan hadiah. Ar-raghibin, bagi orang yang berkehendak. Raghib ni orang yang berkehendak. Jadi ini satu hadiah berharga kepada orang yang berkehendak. Itu nama kitab. Kitab ni bicara pasal apa? Pada menyatakan hakikat iman segala mukminin. Cerita tentang hakikat iman orang mukmin dan barang yang membinasa akan dia, perkara yang membinasakan iman tersebut. Apa dia? Daripada riddah segala mereka yang murtad. Jadi fokus pengarang ataupun matlamat asas kitab ni cerita pasal iman dan benda yang boleh menyebabkan rosak iman daripada perkara-perkara yang menyebabkan murtad, walaiyazubillah. Jadi benda ni benda yang penting sangat. Benda yang sangat penting. Kerana apa? Kerana dalam himpunan ataupun karya ulama Melayu berkaitan isu-isu yang membawa pada murtad, ini kitab yang paling menghimpunkan tentang permasalahan tu. Bahkan dibuat asing ni kitab ni. Kalau kitab akidah kita sebelum ni dia cerita juga secara tidak langsung, tapi ini dibincang secara khusus. Kenapa? Kerana ada sebahagian perkara itu dia berkaitan bukan dari segi akidah, dia kait pada akidah tapi melalui perbuatan, melalui perkataan. Sebab itu bicara tentang perkara yang merosakkan iman ni dibicara dengan khusus pada kitab yang berasingan dan oleh pengarang sinilah. Baik. Sebab itu rujukan ataupun ambilan kitab ni daripada kitab-kitab besar lain. Kitab Raudhah, kitab Tuhfah, dan daripada kitab-kitab karangan Ibnu Hajar. Jadi benda itu walaupun nampak nipis kitab ni, dak apa 10 riyal, berapa riyal ya? 2 riyal apa? 2 riyal, 3 riyal. Kalau hak Melayu tu mahal sikit. Murah je. Kalau hak Jawi tu murah sangat. Tapi isi dia tu, maklumat itu ambilan daripada kitab-kitab besar dalam perbincangan ini. Okey. Rajian
minallahi an yanfa'a bihal mu'minin wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wa dhakhiratan li wa lahum yaumaddin. Padahal rajian, hal keadaanku, padahal harap aku. Rajian ni daripada raja, aku mengharap, hal keadaanku mengharap daripada Allah Ta'ala, rajian minallah an yanfa'a biha, bahawa memberi manfaat ia Allah, an yanfa'a, memberi manfaat ia Allah dengan risalah ini akan segala mukmin. Dia minta doa ni, dia doa supaya Allah Ta'ala jadikan karangan risalah dia ini dapat memberi manfaat kepada orang mukmin, dan bahawa dijadikannya kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala, dan dijadikan dia kiranya wa ayyaja'alaha, dan diminta Allah Ta'ala jadikan risalah ini khalisatan liwajhihi, tulus bagi hak Allah Ta'ala. Tulus ni makna ikhlas lah. Tulus, bersih, suci, murni. Dibuat, diminta supaya karangan dia ni Allah Ta'ala jadikan dia, niat dia itu bersih hanya kepada Allah. Itu tulus. Khalisah ini makna suci, bersih. Tak ada niat lain, tak ada nak niat untuk dapat dunia, dapat penghargaan, dapat pujian. Tak. Minta niat hanya kepada bagi hak Allah Ta'ala. Hak ni nama Tuhan juga. Bagi hak Allah Ta'ala maknanya bagi Allah Ta'ala. Semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Wa dhakhiratan li walahum yaumaddin, dan pertaruhan. Pertaruhan ni simpanan lah, dan sebagai simpanan, pertaruhan. Benda kita taruh ni kita simpan, kita lock. Kita minta Allah Ta'ala, dan pengarang lah, minta Allah Ta'ala jadikan amalan dia ni, kitab dia ni sebagai pertaruhan bagiku. Pertaruhan ni makna minta Tuhan simpan pahala di akhirat. Dia buat ni, minta Allah Ta'ala simpan, beri pahala di akhirat. Pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu. Bagi mereka itu, bagi orang mukmin pada hari kiamat. Minta Allah Ta'ala jadikan sebagai amalan ini memberi manfaat dan juga kebaikan pada hari akhirat. Selesai situ. Sekarang dia cerita pula tentang susunan kitab. Jadi kitab dia ni, dia susun susun berdasarkan beberapa tajuk-tajuk. Warattabtuha ala salasati fusulin wa khatimah, wa dzakartu fiha al-masail al-muhimmah al-ma'khudhata min kutubil a'immah. Warattabtuha, dan aku atur akan dia. Aku susun dia. Aku susun dia atas 3 fasal. Ala salasati fusul, 3 fasal. Fasal ni apa dia fasal? Fasal ni makna bab lah. Jumlatun mukhtassatun minal ilmi. Satu jumlah mukhtassatun, tertentu daripada himpunan ilmu. Yashtamilu ala masaila ghaliban. Fasal ni makna kita panggil macam bab lah. Perbincangan, himpunan tertentu ilmu yang mana di bawah tu mengandungi masalah-masalah. Jadi kita kata macam bab kecil. Jadi dibahagikan pada 3 fasal dan 1 khatimah, 1 penutup. Dan aku sebutkan di dalamnya, wa zakartu fiha, aku sebut di dalamnya, di dalam 3 fasal tadi, beberapa masalah yang muhimmah, masalah-masalah yang penting. Masalah apa masalah ni?
Masalah ni apa masalah? Mas'alatun tu ialah jumlatun mufidatun yubarhanu 'alaiha fil ilmi bid dalil. Tu takrif dia. Satu jumlah ataupun kita kata satu statement yang dicari dibuat dalil pada masa suatu ilmu. Tu masalah, makna perkara, hukum lah, kita panggil hukum. Senang kata masalah ni hukum-hukum yang penting. Dia jumlatun mufidatun yubarhanu 'alaiha fil ilmi bid dalil. Dalam fasa ini ada masalah-masalah yang muhimmah. Muhimmah apa dia? Yakni yang sangat menjadikan percitaan hati. Al-muhimmah tu apa? Yang sangat menjadikan percitaan hati. Hati ni bercita-cita nak. Penting. Makna hati ni, muhimmah ni makna penting. Penting ni apa? Hati ni sangat bercita-cita nak kepada dia. Sangat menjadikan percitaan hati. Hati bersungguh-sungguh nak tahu. Kenapa? Kerana penting. Jadi masalah-masalah penting ini al-ma'khuzata, yang diambil daripada beberapa kitab a'immah. Diambil daripada kitab para imam-imam. A'immah itu yakni segala imam. Bukan imam masjid atau imam surau. Imam ni makna ulama. Jadi dia himpunkan dalam tu masalah-masalah yang diambil daripada kitab-kitab ulama. Jadi jazahullahu anna khairul jazaa. Moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada pengarang balasan yang sempurna dengan kerahmatan Allah Ta'ala. Besar jasa pengarang ni kepada kita. Dia tolong himpun. Baik. Dah situ. Al-faslul awwalu. Fasal yang pertama, fi haqiqatil iman, pada hakikat iman. Fasal yang pertama, fi haqiqatil iman, pada hakikat iman. Fasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Fasal yang pertama, fi haqiqatil iman, yakni pada menyatakan. Fi haqiqah ay fi bayani haqiqatil iman. Jadi ada mudhaf yang dihazaf. Fasal pertama pada menerangkan hakikat iman. Apa itu iman? Ketahui olehmu, hai talib. Talib ni bukan orang nama Talib. Haji Talib contohnya. Bukan. Hai talib ni makna penuntut ilmu, orang yang mengaji, orang yang mencari. Ketahui olehmu, hai talib, bahawasanya hakikat iman pada lurah iaitu tasdiq. Iman tu apa ya iman? Iman itu ialah tasdiq, membenarkan. Iman itu ialah membenarkan. Itu pada bahasa. Saya beriman makna saya membenarkan. Beriman dengan Al-Quran, membenarkan Al-Quran. Jadi pada bahasa boleh lah. Awak beriman tak dengan saya? Makna awak percaya tak ke saya? Awak membenarkan saya ke tak? Gitu makna bahasa. Tak salah orang kata awak beriman tak dengan saya? Boleh? Dengan makna awak percaya ke tidak saya? Dengan makna membenarkan. Artinya, erti tasdik itu membenarkan. Membenarkan suatu, sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Tak kira. Orang yang kita benar tu Nabi ke atau orang lain dipanggil tasdik atau iman juga pada bahasa. Contoh yang kata, dia dalam bahasa Arab kata ana la u'minu bil Facebook contohnya. Saya tidak beriman dengan Facebook. Maknanya saya tak percaya dengan cerita Facebook. Ana la u'minu bi akhbaril Facebook. Saya tak percaya dengan cerita Facebook. U'minu makna tak beriman. Tak beriman makna saya tak percaya. Jadi pada bahasa beriman ni dengan makna percaya, membenarkan. Okey. Adapun hakikat iman pada syarak. Tarikh syarak ni penting ni. Tarikh bahasa ni pada penggunaan. Hak kita nak tahu dalam hukum hakam ni ialah pada tarikh syarak. Apa makna iman pada tarikh syarak?
hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhaqqiq. Perkataan ulama muhaqqiq, ulama yang muhaqqiqin, yang teguh ilmu, yang mantap ilmunya, daripada Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah, dan Maturidi, dan ulama Maturidi. Apa dia? Kenapa dia sebut dua ni? Kenapa dia sebut Asy'ariyah Maturidi ni? Kerana Asy'ariyah Maturidi ni lah majoriti ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ada orang kata Asy'ariyah sesat, orang tu sebenarnya tak tahu mana majoriti, mana minoriti. Tak tahu hakikat ahli sunnah wal jamaah. Jadi sehingga kan Al-Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin, dia kata bila sebut ahli sunnah wal jamaah ni makna Asy'ariyah Maturidi lah. Dan sebagian ulama masukkan juga di kalangan ahli hadis yang mana mereka ini berakidah salaf yang betul. Itu je. Tapi ada pun golongan dakwa saja salaf, tetapi dia tidak ikut jalanan yang betul atau bertentangan dengan manhaj ahli sunnah. Itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itu istilah ahli sunnah wal jamaah ni dia jadi kabur sekarang ni apabila ramai yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah tetapi mereka bukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu setengah daripada fatwa-fatwa Terengganu pun buat dah. Kelantan pun lama dah. Banyak negeri-negeri, contoh Sabah dah buat dah. Dia sebut terus bahawa berakidahkan atas manhaj mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab apa? Sebab supaya jelas. Kita ikut jalanan mana ni? Jalanan ulama mana ni? Bila sebut Asy'ariyah Maturidiyah, maka tahu dah bahawa ini majoriti umat Islam daripada Asy'ariyah Maturidiyah sejak zaman dulu lagi. Maka dia kata sini, dia kata hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhaqqiq daripada Asy'ariyah dan Maturidi, maka iaitu apa dia takrif iman ni? Ini pada syarak tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Itu dia. Jarang kita dengar tau takrif ni. Iman ni kata makna iman tu kita datangkan dengan rukun kadang ataupun dengan isi keimanan. Kita biasa iman kita dengar apa? Tasdiqun bil qalbi, benar hati, iqrarun bil lisan, ikrar dengan lidah, lepas tu wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota. Itu takrif tu. Tapi dari segi takrif yang menepati ciri-ciri takrif yang menerangkan hakikat iman itu, dia sebenarnya takrif itu takrif yang kurang tepat dari segi ilmu lah. Tapi dia takrif dari segi resam ataupun menceritakan tentang komponen iman tu, atau sebahagiannya bukan komponen, penyempurnaan iman pula. Baik, jadi sebab itu pengarang sebut takrif yang dibuat oleh ulama muhaqqiqin Asy'ariyah Maturidiyah ni, apa dia? Tasdiqu nabiyyina Muhammadin fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Apa maksudnya? Artinya menyungguhkan. Tasdik ni sungguh. Kita sungguh kan? Kata sungguh tak? Sungguh. Makna mengiyakan lah. Menyungguhkan dan membenarkan. Itu atas tafsir tu. Sungguh tu makna membenarkan lah. Membenarkan siapa? Akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membenarkan dengan hati. Tasdik ni iqaid sini dalam takrif dak sebut tasdiqu nabiyyina Muhammad fi kulli ma ulima maji'uhu minad din. Mana ada hati situ? Kenapa pengarang tiba-tiba membenarkan dan Nabi kita itu, mensungguhkan dan membenarkan Nabi kita dengan hati? Kerana kalimah tasdik ni khusus kepada tasdik qalbi, benar dengan hati.
Bila kata membenarkan ni ialah yang dimaksudkanlah benar hati. Sebab tu dia terjemah dan ditambah perkataan dengan hati. Bukan ditambah ni, dia menceritakan tentang hakikat tasdik tu. Tasdik Nabi dengan cara apa? Membenar hati. Itu hakikat iman tu. Membenar dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia. Setiap perkara yang Nabi bawa, barang yang diketahui datang Nabi dengan dia, maknanya perkara yang dibawa datang oleh Nabi. Benda yang kita tahu Nabi cerita, Nabi bawa, kita beriman dan membenarkan. Yang mana perkara ini daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah. Tahu perkara yang Nabi bawa datang tu, kita tahu perkara-perkara yang Nabi bawa datang, yang mana perkara itu daripada agama yang diketahui secara darurah. Dengan pengetahuan yang darurah. Darurah ni makna benda yang semua orang tahu. Darurah ni makna mudah. Mudah. Darurah ni di sinilah maksud darurah sini, makna mudah. Ma'ulima minad din bidarurah, perkara yang diketahui dalam agama dengan mudah. Makna semua orang tahu. Baru masuk Islam dia tahu. Orang tak Islam pun tahu. Jadi benda yang dibawa datang oleh Nabi daripada perkara-perkara yang semua orang tahu secara seluruhannya, kita membenarkan tu, kita beriman. Dia kata dengan pengetahuan yang darurah, sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam, tiada berkehendak kepada dalil. Orang awam pun tak perlu tanya dalil. Orang awam tahu dah. Contoh benda, sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, zina haram, arak haram, riba haram, semua orang tahu. Jadi benda ni, benda yang dibawa datang oleh Nabi, kita beriman dengan Nabi dan apa yang dibawa datang tu, kita dikira beriman. Jadi hakikat iman itu ialah tasdik hati. Benar dan percaya dalam hati. Dengan apa? Dengan Nabi, membenarkan Nabi kita dengan apa yang dibawa datang oleh baginda Nabi daripada perkara-perkara agama yang diketahui dengan mudah oleh semua orang. Maka orang tu dikira orang yang mukmin dan beriman. Boleh. Jadi itu takrif bagi tasdik. Nanti dia akan bincang apakah, sebab di sini akan bawa, mungkin dia akan bawa datang jugalah pandangan-pandangan lain. Tapi hak ni pandangan yang mana di kalangan ulama muhakkikin bahawa inilah pandangan yang atau takrif yang paling kuat pada menyatakan hakikat iman tu apa takrif dia. Pendek kata, iman tu apa? Iman tu maknanya kita percaya. Kita percaya ke Nabi dan benda hak Nabi bawa. Jadi termasuklah ke rukun iman hak 6 tu. Tak, termasuklah. Kerana apa yang Nabi bawa? Nabi bawa tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat Tuhan. Nabi cerita pasal malaikat. Nabi cerita pasal kitab. Nabi cerita pasal Nabi-Nabi lain. Nabi cerita pasal hari akhirat. Nabi cerita pasal qada dan qadar. Jadi terangkum semua dah tu. Semua rukun iman yang kita tahu dan kita kata 6 tu, rukun iman 6 tu, terletak dalam percaya kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi. Nampak tak? Jadi semua tu terangkum dalam percaya kita kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Okey, kemudian katanya dan adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit, wallahu taala ala wa ala. Itu berarti ni sebab ada apa ni? Ada kenduri tau. Ada rezeki sikit. Jadi ada soalan ke? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Tak ada sekadar tu. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.